Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk solat ketika sakit. Jom kita tengok satu persatu kupasan tentang tajuk solat ketika sakit. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah setiap murid akan dapat menyatakan maksud solat ketika sakit berpandukan slide, dapat menjelaskan cara solat ketika sakit berpandukan slide dan dapat melaksanakan amali solat ketika sakit berpandukan buku teks. Apakah yang dimaksudkan sebagai solat ketika sakit? Iaitu solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Dalil tentang solat ketika sakit. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa beliau menghidap penyakit buasir lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janbin." Riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud, solatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan mengiring. Cara solat ketika sakit yang dibincangkan dalam tajuk ini ada 4 bahagian. Yang pertama, solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Yang kedua, solat secara duduk. Yang ketiga, solat secara mengiring. Dan yang keempat, solat secara menelentang. Berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Oleh itu, solat secara duduk tidak akan sah bagi orang yang mampu berdiri. Sekarang kita akan bincangkan dulu bagaimana cara mengerjakan solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Yang pertama, takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, iktidal dan salam disempurnakan seperti biasa. Tetapi ketika kita rukuk, kita akan menyempurnakan rukuk seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dibuat dengan menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Tetapi jika tidak mampu untuk tundukkan badan, rukuk boleh dibuat dengan isyarat kepala. Dan jika tidak mampu gunakan kepala, kita boleh gunakan dengan isyarat mata. Tetapi jika masih tidak mampu juga menggunakan mata, rukuk boleh dibuat di dalam hati. Bagaimana pula hendak melakukan sujud bagi mereka yang solat secara berdiri tetapi tidak mampu rukuk atau sujud? Sujud akan disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu sujud seperti biasa, sujud dibuat dengan menundukkan badan melebihi kadar rukuk dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri ataupun duduk. Jika tidak mampu tundukkan badan, sujud boleh dibuat dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu gunakan kepala, sujud boleh dibuat dengan isyarat mata. Dan jika tidak mampu gunakan mata, sujud boleh dilakukan di dalam hati. Bagaimana pula ketika hendak duduk antara dua sujud? Ia dilaksanakan secara berdiri bagi orang yang boleh berdiri atau duduk di antara dua sujud yang biasa bagi orang yang solat cara duduk ataupun duduk mengikut kemampuan. Contohnya bersila ketika solat. Selepas duduk antara dua sujud, untuk tasyahud akhir, pesakit jika tidak mampu duduk, tasyahud akhir boleh dilakukan mengikut kemampuan pesakit. Bahagian yang kedua iaitu solat secara duduk.
Solat cara duduk dibuat mengikut kemampuan seperti berikut, iaitu duduk iftirashi, iaitu duduk antara dua sujud, duduk di antara kerusi atau di tepi katil, duduk dengan kaki berlunjur ke arah kiblat, ataupun duduk bersila, ataupun cara-cara lain mengikut kemampuan pesakit. Bagaimana cara untuk solat cara duduk? Yang pertama, kita mulakan dulu solat kita dengan berdiri. Jika tidak mampu untuk berdiri, pesakit boleh duduk mengikut kemampuan. Kemampuan yang tadi saya telah terangkan 4 cara bagaimana untuk duduk. Yang kedua, pesakit hendaklah mengangkat takbiratul ihram, baca al-Fatihah, iktidal, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak. Dan pesakit kena ingat dia berada dalam rakaat yang keberapa. Bagaimana pula pesakit yang solat cara duduk hendak melaksanakan rukuk, sujud dan juga tasyahud akhir? Ketika rukuk, pesakit yang solat cara duduk hendaklah menundukkan badan hingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Dan jika tidak mampu lagi, hendaklah tundukkan badannya sekadar kemampuannya. Ketika sujud hendaklah dibuat seperti biasa jika berkemampuan. Tetapi jika tidak mampu, kurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Dan jika tidak mampu lagi untuk melakukan sebegitu, dia hendaklah tundukkan sekadarnya sahaja. Ketika tasyahud akhir, pesakit sunat duduk tasyahud akhir seperti biasa. Dan jika tidak mampu untuk melakukan tasyahud akhir seperti biasa, pesakit hendaklah duduk mengikut kemampuannya. Bahagian ketiga yang kita akan bincangkan ialah solat secara mengiring. Pesakit akan mengiringkan badannya di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, pesakit boleh mengiring di atas rusuk kiri. Muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Pesakit akan membaca surah Al-Fatihah, iktidal, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud dalam keadaan mengiring. Rukuk boleh dilaksanakan dengan menundukkan sikit kepala dan sujud buat dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu, pesakit hendaklah menundukkan kepalanya mengikut kemampuan. Jika tidak mampu menundukkan kepala, pesakit boleh menggunakan isyarat mata. Dan jika tidak mampu untuk melakukan mata, pesakit boleh melakukan solat di dalam hati. Bahagian yang keempat ialah solat secara menelentang. Pesakit akan baring dalam keadaan menelentang, kepala diangkatkan sedikit supaya mukanya dapat menghadap kiblat dan kaki pesakit melunjur ke arah kiblat. Solat dilakukan dengan isyarat kepala, rukuk dilakukan dengan menundukkan sikit kepala, manakala sujud menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu untuk menundukkan kepala, pesakit boleh menggunakan isyarat mata. Rukuk dibuat dengan menutup separuh kelopak mata dan sujud dibuat dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Jika tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut, rukuk dan sujud boleh dilakukan di dalam hati. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah setiap murid akan dapat menyatakan maksud solat ketika sakit berpandukan slide, dapat menjelaskan cara solat ketika sakit berpandukan slide dan dapat melaksanakan amali solat ketika sakit berpandukan buku teks.
Sekian, terima kasih. Jumpa kita lagi dalam subjek dengan Islam untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.